63 gelar tamah yang kita dah dapat. InsyaAllah doakan sedangkan dalam modul tahun ini mungkin ada dalam 70 dan 80 gelar. Itulah peranan kami untuk kita menguruskan harta-harta wakaf dia dipaham. Dan alhamdulillah bila kita sebut berkaitan dengan wakaf ini, orang akan sebut dua kali lebih saja. Yang pertama sekali orang akan sebut wakaf tanah, wakaf aset. Jadi kita telah tahu bahawa dalam kuasa fatwa kebangsaan kali ke-77 telah mengatakan bahawa wakaf wang tunai ini adalah harus. Jadi boleh berwakaf melalui wang tunai. Dipahami ini tidak ada wakaf serendah RM5. Jadi orang ramai kalau nak berwakaf boleh buka website kita www.wakaf.my. Dekat situ ada QR code, ada siapa ada penghambur pun boleh berwakaf, ataupun yang nak buat potongan gaji pun boleh, ataupun kalau tabung wakaf masjid kita ada tabung wakaf mahal di situ. Okey, kita ini dan kita sekarang ni kita ada 50 buah masjid perintis untuk tabung wakaf negeri Pahang yang dikenali sebagai PWN. Jadi untuk soalan kedua, saya nak bertanyalah kepada yang berbahagia doktor. Orang sebut wakaf Pahang RM9, apa itu wakaf Pahang RM9 doktor? Dan bagaimanakah wakaf ini diuruskan melalui 5 sektor? Besok sebut agama, pendidikan. Tapi kalau lagi orang sebutkan 3 kali tersebut, boleh tak doktor kupaskan? Okay, baik, terima kasih. Wakaf Pahang serendah RM5 dan mana ataupun 5 sektor kategori yang dialihkan dana wakaf. Okey, kalau kita faham dalam wakaf tadi, saya dah terangkan dalam wakaf ni kita menimbang, kita infakkan harta kita. Okey, dalam kita menginfakkan harta kita ni, kita menetapkan harta kita ni dengan cara berwakaf. Ini ada 2 jenis. Ada 2 jenis wakaf ni. Jenis yang pertama, wakaf berwarga. Itu wakaf ahli. Baca macam dalam hadis tadi Nabi sebut pada Sayyidina Umar, pada Abu Talha, pada ahli keluarga, dan itu pada orang muslim, semua mukmin. Satu pada wakaf antara ahli, wakaf suri. Yang kedua wakaf khairi, wakaf kebajikan. Dan di bawah wakaf kebajikan ni, wakaf khairi ni ada 2. Satu wakaf umum, yang kita umumkan wakaf tu. Sama ada contoh kita wakaf tunai ke, wakaf tanah ke, tujuan dia umum, tak ada apa-apa tujuan. Kita nak wakaf tu. Yang kedua, kita boleh buat wakaf secara khas. Khas ni maksudnya ada tujuan. Iaitu wakaf, okey, saya wakafkan tanah untuk tujuan bina masjid, maka dia akan jadi wakaf khas. Saya wakaf tanah untuk bina surau, untuk bina sekolah pondok, jadi wakaf khas. Untuk bina hospital, jadi wakaf khas. Okey. Dalam pada masa itu, okey, jenis-jenis tadi ni, dia ada 3 cara untuk berwakaf pada kategori-kategori ini. Kalau akan ambil, cuma amalan dipaham, dalam elemen kita dah ada nyatakan kalau seseorang itu nak berwakaf, bismillah berwakaf secara umum. Sebab dia ada apa tuan, kita galakkan secara umum supaya pengurusan wakaf ni mudah datang. Sebagai contohlah. Ini yang kami hadapi sekarang. Ada satu bidang tanah diwakafkan untuk masjid. Masjid dah bina di Guru Kampung dulu. Tetapi pada zaman sekarang ni orang semua dah keluar daripada kampung. Kampung dah tak orang tuan. Masjid itu pun dah kosong, tak ada orang. Dah terbiar. Wakaf. So wakaf tadi wakaf khas. Orang dulu, kita dulu. Wakaf masjid, ada masjid pun, tapi dah kerja, tak ada orang dah semayang itu. Anak-anak cucu, semua dah keluar ke bandar. Kampung tinggal kosong. Banyak tinggal tu. So apa yang jadi pada wakaf khas tadi? Bayar terus tuan. Sebab dia wakaf khas. Dia bukan mudah untuk kita okey. Ada serta itu, ada setengah-setengah tu, dah roboh masjid. Surau dah roboh. Tapi masih lagi tanah tu untuk tujuan khas. Masjid surau. Nak tanam pokok pun tak boleh. Nak buat benda lain pun tak boleh. Sebab wakaf khas satu isu. Baik tu kami orang Pahang dalam elemen, siapa-siapa nak buat wakaf khas, bismillah mendapat perkenan tuanku. Ini dalam elemen. Susah sikit lah nak menghadap tuanku.
Kalau tuan tunai, bolehlah. Ya, bagi wakaf khas ni dia untuk benda besar. Besar ni maksudnya contoh nak buat masjid negeri, bolehlah wakaf khas. Ya, masjid negara, bolehlah wakaf khas. Kalau setakat nak buat masjid kampung-kampung ni, tak payah wakaf khas lah. Wakaf umum, kita mudahkan urusan akan datang. Ya, sama juga pada pondok-pondok tahfiz, kita ada banyak pondok tahfiz wakaf. Dan sekarang ni pelajar tinggal 7 orang tu, ustaz pulang guru tu tinggal tak ada dah. Siapa nak mengajar tu? Itulah isu ni. Ya? Sebab sekarang ni pondok baru banyak tak muncul, yang tumbuh. So orang pergi ke elemen yang terbaru, terkini, yang mudah, banyak facilities. Itu. Inilah yang kita kena adaptasi, terima dan kita tambah baik. Itu yang pertama. Okay. So kami di Wakaf Faham, satu kali kami menggalakkan supaya tuan-tuan, rakyat Jepang wakaf dan wakaf umum. Umum sama ada wakaf aset ataupun wakaf yang kekal ataupun wakaf alih. Wakaf alih ini seperti wang tunai lah, wakaf tunai. Yang dimasukkan bila wakaf tunai, wakaf alih ni kita wang-wangkan, kita berhubungkan serendah RM5. Sebab apa tuan-tuan? Sebab wakaf tunai adalah wakaf yang paling mudah nak urus. Kalau wakaf tanah, payah jugalah. Katalah, sekarang ni kami terima wakaf macam Ustaz pada kita sebut, kita ada 60 tanah. Walaupun 60 tanah yang kami terima tu, semuanya kebanyakannya 90% di hulu-hulu kampung. Yang siapa nak tolong bangunkan, ada masalah kampung. Walaupun wakaf umum, mungkin boleh buat pertanian, tapi siapa nak bertani di hulu kampung? Mungkin buat kebun, nanam 3 bulan sekali tak tengok, boleh lah. Itu je. Tapi potensi tanah wakaf, dia lebih terhad. Tetapi kalau wakaf tunai, dia mudah tuan. Mudah ke mana? Kita ada potensi. Jadi dipahami data LSDN. Data LSDN pembayar teks. Kita ada lebih kurang 500 orang, 500 pekerja. Sama ada pejabat awam, swasta, yang ada pada teks, 500,000 data pekerja. Kalau seorang berwakaf RM1, apa potensi kita tuan? Kita dapat oleh 500,000 dalam sebulan. Sebab kita data pekerja 500,000. So sebulan ada RM500,000. 2 bulan sejuta. 2 bulan sejuta, rasa-rasa apa manfaat kita boleh perkasakan dengan dana wakaf tunai ni tuan. Kita boleh baiki masjid. Satu ini faham tuan. Kita nak bina masjid boleh, nak baiki boleh, nak bukan masjid je, pondok tahfiz, nak modelkan pondok tahfiz, nak bagi elemen model, masuk komputer ke apa nak akses wakaf ni boleh kita buat. Itu dalam bab pendidikan. Kalau bab kesihatan pula hospital tuan. Kita boleh bantu hospital yang kekurangan dana, kerajaan bagi dana, tapi tak cukup tuan. Perlu ada sumbangan masyarakat untuk bantu hospital ni. Yang kami pun sekarang banyak dapat permohonan masjid. Masjid wajib mohon dengan wakaf faham. Sebab apa? Sebab sekarang ni Majlis Islam dah keluar fatwa tak boleh lagi punya dana zakat. Sebelum ni Majlis Islam faham dan majlis negeri-negeri lain pun biasanya dia bantu punya dana zakat. Tapi sekarang tak ada lagi tuan. Bila wakaf dah wujud, kita nak perkasakan wakaf. Inilah kita kena kolaborasi dengan masyarakat. Sumbangan tuan-tuan diperlukan untuk kita majukan elemen keagamaan, untuk bangunkan masjid, bangun masjid, bangunkan sekolah, kelas atau pondok tahfiz, baik boleh pondok tahfiz pun. Lepas tu bangunkan hospital, infra, fasiliti hospital, kursi roda, alat-alat hospital, hemodialisis, apa lagi? Lepas tu sosial, ada kategori-kategori yang wakaf faham, ada sekarang ni. Mungkin dalam kertas yang tuan-tuan dapat ni, di depan tuan-tuan ada. Kita ada 5 kategori, iaitu keagamaan, pendidikan, kesihatan, sosial dan ekonomi. Itu elemen wakaf. So kalau kita wakaf tunai, itulah cara yang paling mudah untuk kita urus. Dan kita boleh agih terus.
dan kita boleh bantu keperluan masyarakat kita. Anak-anak kita lah kalau contoh di sekolah, untuk latihan anak kita yang kerja. Dalam masjid kita juga yang guna. Tuan-tuan, perempuan juga yang guna. Anak-anak kita juga guna. Masyarakat setempat kita yang guna. Hospital sama juga, kita juga masuk hospital tuan. Adik-adik kita ada yang kena stroke, ada yang patah, nak dapat treatment rehab. Kami Wakafah dah ada pusat rehab buat kerjasama dengan hospital HPA. Kita dana aset-aset alat-alat untuk rehab. Itu wakaf tuan. Siapa berwakaf, itulah manfaat yang dah ada sekarang. Masjid dah ada, kita dah habiskan. Melalui dana wakaf serta RM5. Cuma lagi kita nak memperkasakan supaya ramai orang berwakaf ke wakaf tunai yang serta RM5. Supaya tuan-tuan kita dapat power perkasakan bersama. Maka saya sebut tadi, kalau seorang wakaf RM1, kita ada dapat RM500 orang. RM500 kita ada kumpul dana untuk manfaat seluruh masyarakat di kita. Terima kasih kepada yang berbahagia Doktor. Jadi di awalnya saya ada tertarik satu hadis yang Allah, apabila mati anak-anak itu maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Ringkasnya, yang pertama sekali ilmu yang bermanfaat. Mungkinlah kita ni bukan ulama. Okey, ataupun saya sendiri lah bukan ulama. Kita nak karang beratus-ratus kita ataupun berpuluh ataupun 1-2 orang kita pun kita bukan ahlinya. Ataupun kita nak menyebarkan ilmu kita pun kita bukan ahlinya. Di situ kita dah lost dah daripada segi pahala kita. Yang kedua, doa anak yang soleh. Bayangkan tuan dan puan dikasihi oleh Allah SWT, renungkan sekejap pejam mata kita. Nama ayah kita ingat, nama atuk kita ingat ke? Nama moyang kita mungkin ada orang ingat, mungkin ada orang tak ingat. Ni dirambi ke cerita lah, kan? Jarang-jarang kadang-kadang. Nama moyang kita yang generasi keempat ke atas, jarang-jarang kita ingat. Generasi kelima, kadang-kadang. Yang kadang adalah sedikit-sedikit. Mungkin kita ingat 2 je, nama ayah kita, nama atuk kita. Ambil, katakanlah sekarang umur tuan-tuan dan perempuan 60 tahun. Ditakdir Allah untuk umur Nabi Muhammad SAW 60 tahun lebih sikit tinggal dunia. Tidak diberi subsidi. Okey, mentionkan banyak subsidi. Jadi, katakanlah anak bongsu sekarang umur 30 tahun. 30 tahun akan datang, dia pun pergi meninggal dunia ini, bertemu dengan Allah SWT. Jadi kita hanya ada tarian hayat kita, doa yang soleh itu 30 tahun saja. Kita yakin cucu cicit kita akan mendoakan kita secara khusus. Sedangkan kita pun dalam sebulan berapa kali kita berdoakan dalam nenek moyang kita secara khusus. Mana habis talian hayat yang kedua. Apa yang tinggal adalah talian hayat yang ketiga. Kata orang ilmuwan, apa yang kita makan itu akan habis. Apa yang kita simpan itu akan direbut oleh waris kita melalui harta pusaka. Yang ketiga, apa yang kita infakkan, yang kita sedekah, itulah menjadi pencin akhirat kita. Jadi, banyak-banyaklah sedekah. Salah satunya pelaburan akhirat yang paling untung sekali, biasalah kita kan nak ada dividen dan sebagainya, iaitu melalui dana wakaf. Sebab wakaf ini boleh jadi pencin kubur kepada kita. Dan kita boleh niatkan kepada mak ayah kita, anak kita. Saya tak pasti ikut urusnya di Genting Highland ni, tapi kalau ikut di Kuantan, biasa kalau hari jadi birthday ini, isteri lah. Kau orang sini isteri-isteri. Okey, hari jadi isteri, sambut dekat luar, makan dekat kedai. Okey, biasanya habis kalau bawa anak seorang, isteri seorang, RM50 memang tak lagi. Biasanya orang lelaki dari isi minyak RM30, belum lagi isteri minta berhenti kedai di mana pun bagainya RM100. Tak naklah kita ambil RM20, kita sedekahkan, kita wakafkan atas nama isteri kita, atas nama anak kita.
tak ubi kan. Jadi itu dah boleh jadi pencik kubur, pencik akhirat buat ahli keluarga kita. Kenapa kita tak nak kerja benda-benda macam ni? Inilah mula hari ni. Di samping kalau kita fikir suatu hari nanti bila aku dah tak nak kerja, kalau dia beri subsidi umur yang panjang oleh Allah SWT, kita dah ada pencik kita. Kalau orang kerja swasta, dia ada KWSP dia ada air kesalahan dia. Tapi bagaimana pencik akhirat kita? Inilah melalui dana wakaf. Jadi hari ini saya nak ajak semua orang renungilah. Kalau tak bawa duit tak apa, boleh buka website yang sudah kita wakaf faham. Di situ boleh buat wakaf online boleh. Buat QRP pun boleh. Jompe pun boleh, FPX pun boleh, ataupun Pahangku pun boleh, tabung wakaf masjid pun ada, ataupun boleh datang ke mana-mana pejabat pusat kutipan zakat di setiap daerah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, saya akan buka soalan kepada yang berbahagi doktor. Lepas tu saya akan buka soalan kalau ada tuan-tuan dan puan nak bertanya kepada ahli panel kita, dan selepas tu kita akan habiskan majlis kita pada malam ini. Sebab kalau kita nak tanya berkaitan dengan wakaf ni banyak, panjang. Mungkin sampai subuh tak habis. Mungkinlah tuan-tuan sudah balik, saya ni roda dia tinggal dekat sini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT, soalan ketiga kita nak tanya kepada yang berbahagia doktor. Saya rangkumkan sekali lah. Apakah permasalahan yang akan berlaku jika kita tidak berwakaf melalui majlis agama Islam yang tak sama lagi faham, melalui amanah yang diberikan kepada wakaf faham? Dan yang kedua, kita jadi tengok itu tabung wakaf masjid. Apa tabung wakaf masjid ni? Boleh doktor terangkan? Terima kasih. Ini soalan kesedaran. Kenapa ataupun apa implikasi kalau kita tak wakaf kepada majlis Islam melalui wakaf faham kalau ini faham? Yang kedua ni tentang tabung wakaf masjid. Saya nak jawab yang pertama. Implikasi tuan-tuan kalau kita tak wakaf ke majlis Islam melalui wakaf faham, implikasinya satu, wakaf tuan-tuan tak ada jaminan untuk kekal. Yang keduanya, tuan-tuan ataupun kita lah yang buat wakaf tu telah melakukan satu kesalahan, yang mana kesalahan ini dalam undang-undang itulah punya, iaitu telah diperuntukkan. Ini maksud pemerintah lah, peruntukkan bahawa semua wakaf mestilah pada majlis Islam negeri lah, dipaham, kalau dipaham. Okey, kenapa saya cakap tadi kalau tuan-tuan implikasinya wakaf tak akan kekal? Okey, saya dah bawa contoh tadi ya. Contohnya, ini isu yang kami hadapi jadi dipaham. Ada beberapa isu wakaf yang tak selesai. Maksudnya dia tak buat pendaftaran dengan wakaf faham ataupun kepada Islam. Dia tanah diwakafkan terus kepada Tugu Pondok. Ini amalan kita dahulu, tradisional. Ya? Di masa tu tak ada satu mekanisme. Ya, kaedah. So pergi Tugu Pondok kata, okey, saya wakafkan tanah saya untuk Pondok Tuan Guru. Maka Tuan Guru pun terima amanah tersebut. Dia sebab Tuan Guru, insyaAllah, dia seorang yang beramanah. Tapi apa berlaku? Dia ada dua kaedah masa itu. Satu, wakaf tadi, tanah tadi masih gerai nama wakaf. Katalah nama Ali. Ali wakaf pada Ustaz Abu. Katalah Abu. Okey. Ustaz Abu terima. Yang mana gerai tadi Ustaz Ali, Tuan Ali tadi. Berlakulah wakaf tu, pondoklah dijaga, berjalanlah sampai 10-50 tahun. Matilah Tuan Ali tadi. Yang wakaf ni. Nama gerai nama dia. Anak dia, apa jadi pada anak dia? Anak dia tahu, katalah, okey, ayah dah wakaf. Tapi gerai tak tukar lagi nama. Ustaz Abu masih operate pondok tadi sebab dia wakaf. So, anak dia faham. Teruskan. Meninggallah si anak Ali tadi. Cucu dia pula. Cucu dia tak mungkin faham. Dia tak betul lah, tak faham. Cicit dia. Katalah kita rescue. Generasi keempat, cicit. Cicit dia tak faham. Nak pula zaman tu dah maju macam sekarang. Tanah pula duduk di tengah bandar. Rasa-rasa tuan dah boleh. Cicit ni akan tuntut. Oh, nama moyang saya. Kami ada keturunan. Kami nak tuntut balik. Tuan Guru ni pun mungkin nak fikir. Mungkin cucu cicit dia outside.
minta keluar. Dari segi undang-undang tak ada halangan. Sebab apa? Sebab nama pada gerai itulah yang berhak. Hak kepada ahli tadi, tuan. Waris menuntut, maka tak ada bukti. Sebab apa? Bukti semua dah hilang, meninggal. Wakaf penerima pun dah meninggal. Anak yang faham pun dah meninggal. Saksi lah kata dah meninggal. Siapa lagi nak pertahankan hak tersebut? Tak ada orang. Maka akan hilanglah wakaf ahli tadi. Ya? Tak ada apa hal dia. Tiba-tiba gelaplah kubur dia. Sebelum cahaya bercerah, terang-terang. Sebab apa? Ada motor. Hari-hari hilang. Kenapa? Cicit dia tuntut. Habis pahala dia terputus. Itulah implikasi. Sedangkan hukum wakaf masih berjalan. Waris dia berdosa. Itu kalau kita panjanglah pak hukum. Tapi itulah implikasinya kalau tak wakaf kepada satu otoriti yang ada dalam enactment, ya, perlembagaan yang memperuntukkan dalam enactment negeri memperuntukkan, ya, halnya akan Islam, ya, halnya Islam dan terasa boleh faham sebagai pemegang amanah tugas wakaf jadi dipaham. Maka tuan-tuan wakaflah wakaf faham. Ya, sebab nanti dia akan jadi dokumen yang kekal. Walaupun selama tahun, nama dalam gerai akan ada nama diwakafkan oleh ahli. Yang kepada mazhab Islam. Itulah yang laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, katalah dia tukar nama kepada Tok Guru. Ahli tadi tukar nama. Okey, Tok Guru, saya bagi tanah wakaf untuk Tuan Guru jalankan pondok tahfiz Tuan Guru. Maka wakaflah kepada Ustaz Abu tadi. Maka Ustaz Abu pun pergi jabat tanah, tukar nama. Apa nak buat urusan pembangunan atas tanah wakaf mesti ada nama orang yang dipanggil military, ya, Tuan punya pendidikan. Siapa Tuan Guru? Tapi dia tahu wakaf. Apa Tuan Guru ni jalan ke amanah wakaf, jalan. Dia amanah, dia amanah. Anak dia amanah lagi, dia amanah. Cucu dia masih lagi amanah. Sampai cicit, kita tak tahu tuan. Bila sampai tahap cucu cicit, dia akan jadikan harta tersebut faraid. Sama juga. Nak pula tanah tadi dah jadi bernilai tinggi. Ya? Duduk pula sebelah. Contohlah GPO. Wallahualam. Sebelah, ya, Kampung Baru, Merungkung. Kalau pantai duduk dekat tengah mana pantai. Anak-anak akan gelap mata tuan. Pak harta ni. Gaduh hari-hari pun. Itu hakikat. Tapi nak ceritakan bahawa apa berlaku, dia akan hilang. Tanah tersebut akan dibarakkan. Itulah yang berlaku sekarang, yang kami hadapi. Ya. Paling kurang kalau ada dokumen, ni wakaf faham, kita ada enactment. Ustaz paling kita dah beritahu kita ada enactment wakaf faham tahun 2022, ya, yang mana dalam enactment tadi memperuntukkan satu klausa kalau tuan-tuan tahu ada satu tanah wakaf yang didokumentkan walaupun tak daftar lagi dalam gerai masih nama wakaf ataupun nama ustaz tadi, tapi ada bukti satu surat, ya, saya ahli wakafkan kepada Ustaz Abu tanah. InsyaAllah ada dokumen tersebut, kita boleh gunakan enactment untuk buat keputusan di mahkamah, daftarkan sebagai tanah wakaf. Cukup ada bukti insyaAllah wakaf boleh selamat. Jadi ada bukti. Kalau tak ada bukti pun payah, ya. Kita nak menzalimi lah. Yang tanah menzalimi kalau betul, kalau tak ada bukti, kita tak tahu betul ke orang tu wakaf. Itu pun isu juga, ya. Sebab itu semua benda kena ada pembuktian. Sebab itu dalam bab ni Allah dah sebut dalam Quran kan. Taklah macam bab hutang tu kena ada penulis, ya. Kena tulis hutang berapa. Samalah, ya. Itu implikasi. So untuk selamat tuan-tuan, wakaflah kena wakaf faham. Itu saja jalan. Dan sekarang tak ada lagi, ya. Guna trustee pun tak boleh dah. Trustee boleh guna setara. Tapi apa-apa berlaku semua daripada wakaf. Ya, itu dia cara yang paling selamat. Dan kita dah ada satu mekanisme pendaftaran yang paling pancatnya lah. Dalam undang-undang kita yang paling sempurna lah, ya. Dalam gerai tanah wakaf akan mengatakan, ya, daripada diwakafkan oleh Tuan Ani kepada Majlis Islam dan sampai faham akan dicatat di situ. Urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung wakaf masjid. Okey.
Apa fungsi tabung wakaf ini tuan-tuan? Okey. Kami di wakaf faham apabila kami menghadapi banyak sangat tuntutan ataupun permohonan tuan, kami ni lah Majlis Islam tentunya. Selama ni masjid, pondok, surau, tahfiz, sekolah semua minta dengan Majlis Islam bantuan tuan. Apa? Baik boleh masjid nak kapek, nak besarkan ruang semayang, nak bangunkan masjid baru, masyarakat nak guna, pertambahan masyarakat penduduk, nak mudahkan masalah, nak buat kelas, semua pergi ke majlis. Majlis pula, apabila fatwa dah ada lagi, tak boleh kita jual zakat, dia pas pada wakaf. So kami, macam tahun lepas, kami menerima lebih kurang 120 permohonan daripada masjid-masjid seluruh Pahang. Satu masjid minta paling kurang 50,000 tuan. Paling kurang. Ada yang 200,000, ada yang 200,000, ada yang sejuta. Ikut tuan. Tahun lepas, tahun 2023, data kami total 120 tu dia nak 12 juta tuan. 12 juta tuntutan permohonan bantuan dana daripada masjid-masjid. 12 juta nak cari mana tuan? Kami baru 2 tahun ke lalu. Duit pun ada 3 juta. 3 juta tu bukan semua boleh guna. Ada yang memang untuk projek yang khas. Projek khas boleh lah. Ada yang dari masjid, pondok, tahfiz, kafah, macam-macam lah. Yang boleh gunanya sejuta. Sejuta ni dah kami ambil pada 120 tadi. Nanti dapatlah 10,000, dapatlah 5,000, dapatlah. Ikut mana yang dapat. Maka apabila kami berbincang dengan Jabatan Islam, majlis, yes, dia tuan tanah. Tapi untuk operasi, jahit. Untuk jumpa dengan jahit pun, kata okey kita buat satu tabung. Kita mulakan, tengok macam mana perkembangan masyarakat yang faham untuk menyumbang kepada tabung wakaf masjid ini. Sebab tujuan dia, memang tujuan tabung wakaf masjid ini untuk penggunaan masjid-masjid di seluruh dipaham. Kalau ada orang masjid mohon, kami memang khusus untuk dipaham di masjid. Tak ada untuk kita lain. Bukan untuk hospital, bukan untuk sekolah, bukan untuk sosial lain. Memang khusus untuk masjid. Itulah apabila kami menghadapi situasi itu, bila kami kesian tuan, kita bertakbir, kita dapat 5 surat masjid memang usul. Nampak usul memang kapek berganti tiang bongku, elektrik ni kan short circuit banyak, terbakar lah itu, buku bocor. Kita kesian, memang kesian. Tapi kita tak ada kemampuan. Itulah kami wakaf faham dengan kerjasama jahil. Kita nak collaborate, nak membawakan projek satu wakaf masjid jadi projek kita bersama. Masyarakat, peranan masyarakat untuk bantu masjid, peranan rakyat dipaham. Itulah dia. Itulah kami cuma hanya jadi mediator, pemudah cara menyampaikan maklumat. Lepas ni tuan-tuan balik, kita ulang kepada kawan-kawan. Nak wakaf faham. Okey, kami nak katakanlah, okey, kita wakaf masjid, yes. Tibalah pada wakaf masjid. Potong gaji ke, buatlah apa-apa dengan ajar kaedah pun, dalam portal wakaf faham sama ada. Saya galakkan, saya suruhkan tuan-tuan buka portal wakaf faham. Itu ada. Kita dia dipaham, kita tengok macam mana perkembangan kita. Kita jaga kita. Allah jaga kita kalau kita jaga kita. InsyaAllah. Terima kasih kepada yang berbahagia doktor. Nampak semua orang kata tak puas lagi nak terima ni kepastian berkaitan dengan wakaf.